Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syakira binti Muhammad Ghazali, wakil dari Jawatan Kuasa Alumni dan Tracer Study KPMBP dan juga merupakan alumni batch pertama di LM 0807. Untuk hari ini, saya akan menemu bual beberapa orang alumni bagi program sambung belajar di IPT mana ya. Tujuan program ini dilaksanakan adalah untuk memberi informasi dan juga panduan kepada alumni yang baru sahaja tamat belajar dan juga alumni yang sudah bekerja dan berhasrat untuk sambung belajar di IPT di dalam negara. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Okay, bersama saya ada 7 alumni di LM KPMBP. Okey, untuk sesi temu bual hari ini, saya akan mengajukan satu set soalan kepada semua. Okey, setiap seorang perlu menjawab keseluruhan soalan bagi mengelakkan penonton keliru dengan informasi yang diberikan. Harap semua jelas ya. Okey, yang pertama, perkenalkan diri dan dari batch mana. Yang kedua, sambung belajar di IPT mana dan dalam jurusan apa. Yang ketiga, dapat pindah berapa jam kredit dan berapa lama tempoh pengajian di IPT tersebut. Soalan keempat, kenapa memilih IPT tersebut dan apa kelebihan IPT tersebut? Dan soalan yang terakhir, sejauh mana KPMBP membantu anda dalam menyambung pengajian di sana? So, kita mulakan dengan Zul Arif. Assalamualaikum semua. Okay, untuk perkenalkan diri saya daripada batch 2013 di LM. Lama. Lama lah. Season. uh, Alhamdulillah sudah tamat belajar dalam Disember 2015. Okay, and then boleh panggil saya Zul ataupun Zul Arif, mana-mana boleh lah. And then dari batch 2013 tadi, and then sambung belajar di actually IPT after diploma dekat Bandar Penawar. Saya terus sambung belajar dekat Meritus lah, Meritus University di KL, Kuala Lumpur. So basically from that saya involved dalam bidang maritime business. So basically the course is about Bachelor of Science Honours Maritime Business. So really macam downscoping to shipping only. So dalam tempoh pengajian tu disebabkan universiti tu masih baru, so jadi tempoh pengajian 3 tahun. So tahun lepas saya baru habis belajar, and then alhamdulillah sudah bekerja di Penang sebagai forwarding agent. So alhamdulillah itu secara kasar lah dari sudut background saya. Okay, untuk pindaan jam kredit tu, basically after diploma tu disebabkan Meritus University ni masih baru. Jadi kalau ikutkan dapat transfer kredit dalam 3 ke 4 subjek saja. So around dapat jimat dalam a few hours lah, a few like kalau 3 tahun tu maybe kalau student yang baru akan masuk nanti akan dapat kemungkinanlah 2,5 tahun. Tapi sekarang apa yang saya faham di LM ataupun subjek yang diperkenalkan di KPM sekarang ada perubahan dari sudut subjek dia. Dulu saya tak dapat attend kelas custom, tapi sekarang saya difahamkan di LM sudah ada masukkan subjek custom dan sebagainya, which is saya rasa itu sangat bagus lah, kena dengan bertepatan dengan apa yang kehendak industri sekarang ada. So actually kita dalam logistik, dengan that's why saya pilih shipping tu untuk fokuskan, sebab demand untuk shipping sekarang agak stable dan agak kita hidupkan agak stable lah, agak stable dengan well demanded, especially bila ada pengeram port. And then saya difahamkan akan buka satu lagi port dekat Tumpat, dekat Kelantan. So which is also ada demand untuk bidang tersebut juga. So that's why salah satu reason yang saya pilih Meritus University ni adalah demand job tu sendiri. And then sebelum ni saya pun dapat, after diploma saya dapat tawaran pergi ke Australia. But then that time
saya bila buat perbandingan dengan this university, which is saya tahu dia sangat baru dan saya adalah first batch dekat universiti tu, dia punya exposure dia sangat different. And then kita ada salah seorang figura tycoon shipping business company terbesar di Malaysia, which is Tan Sri Halim. He's a very good person, he's a very good leader as well. Dia punya approach sangat berbeza sedikit, di mana kalau nak masuk bidang maritime business ataupun this university, you need to go through 2 weeks for leadership program, which is 1 week kita akan masuk hutan, and then yang mana kita nak bina kita punya diri tu, self confidence, and then macam mana kita nak hadapi situasi tu. So satu minggu di dalam hutan training untuk leadership, and then 1 minggu lagi adalah on board of ship. Kita ada practical learning dekat 4 kapal Tan Sri. And then kapal tu dah tak milik Tan Sri lah. That's why saya agak teruja untuk masuk universiti tu, which is saya dapat rasa sendiri on hand apa yang kita belajar teori, and then apa yang kita belajar practical. And then kelebihan, okay, that's in general kelebihan. And then another thing saya akan share adalah this university also ada expert yang sangat expert in term of industry. So lecturer mostly part timer, but then these part timers lecturer are very well versed on industrial punya situation and then industry punya take. So that's why saya more macam tengok that's one of the kelebihan yang saya dapat lihat dari this unique university, which I also consider is edge niche university lah. And sejauh mana KPMBP dapat bantu dalam menyambung pengajian di peringkat degree. Okay, basically apa yang saya dapat belajar di masa diploma mostly more towards fundamentals, more towards macam tapak. So once you dah strong that fundamentals, so bila kita dah pergi ke peringkat seterusnya ke pengajian di degree ataupun ijazah, dia akan lebih mendalam dan lebih more kepada critical thinking. So kalau kita punya base which saya belajar dekat KPM sudah saya rasa agak strong. So bila masuk ke lebih pengajian lebih tinggi sikit ke degree agak membantu dari sudut mana in term of terminology, and then apa yang kita belajar dari sudut, because kita DLM belajar semua in term of distribution, in term of supply chain and everything. So bila masuk kepada shipping, kita fokus kepada satu very deep on shipping, but then the basic is there. So to me, bagi saya agak berpadanan dengan demand pekerjaan dengan Asia sekarang ni. So saya rasa itu saja daripada saya. Okay, first saya nak perkenalkan diri daripada batch mana. So saya Nurul Huda daripada batch PDS 1503 tahun 2015 and graduate on 2018. So saya sambung belajar di UniKL MyTech dalam bidang Bachelor of Industrial Logistics lah. Lepas tu dekat UniKL kita dapat transfer kredit dalam 36 credit hour maksimum lah, tu maksimum. Maksudnya dalam 12 subjek juga 12 subjek core. So dalam tu kita orang boleh dah kat 2 semester. So situ dah boleh jimat. And untuk subjek yang kita boleh transfer ni, kita boleh transfer subjek yang kita dapat grade A, B dengan C je. Kalau C minus ke bawah tu memang tak boleh transfer lah. Tapi dia akan ambil subjek lain lah, subjek macam Mandarin ke. So kat UniKL tak payah belajar balik kalau kau dah transfer dekat UniKL lah. Lepas tu soalan keempat, kenapa memilih IPT? Kenapa saya pilih UniKL? First kali memang fikir pasal learn Mara sebab UniKL kan IKMA kan. So fikir senang dapat learn Mara lah. Bila dapat learn Mara, lepas tu kadar bayaran tu pun macam berbaloi lah sebab daripada 60,000 saya pinjam untuk degree saya, just bayar 15% lah. Kalau kalau pointer
kalau pointer lepas, kita adalah bayaran dia. Contohnya kalau pointer 3.5 ke 4 flat, kita just bayar 15%. Kalau grade dengan kelas kedua tinggi, kita bayar 20%. So 15% tu paling minimum pun saya kena bayar dalam 9,000 je lah untuk degree. And paling banyak pun saya kena bayar dalam 15,000 untuk degree saya. So itulah yang sebab apa saya pilih IPT, UniKL. Lepas tu seterusnya saya pilih sebab UniKL kita ada facility dia, macam ada warehouse dia sendiri. Lepas tu ada container dia. Lepas tu industrial relation dia kuat and ada CLT lah. Lepas tu yang soalan kelima ni, sejauh mana KPMBP bantu saya, macam yang Zul Arif cakap tadi, diploma ni kita ada fundamental course kita tu. So bila dah sama degree, dia macam tak adalah susah sangat nak belajar sebab kita dah tahu basic. So itu yang KPMBP bantu saya lah. Lepas tu KPMBP juga bantu saya sebab bila dah transfer kredit kan, tak adalah susah-susah nak belajar statistik dalam degree sebab bila degree punya study ni lagi tough. So tak ada kena belajar balik statistik, account, modeling. Modeling paling susah. So itu je lah daripada saya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Syakir Hakim, batch PDL 1601, grad tahun 2018. After grad, saya terus sambung belajar di UniKL MIAT. And as for MIAT, untuk transfer credit tak sebanyak MyTech sebab saya punya bidang sedikit berbeza dengan di MyTech. Untuk MIAT, untuk bagi saya hanya transfer dalam 11 credit hour je, dalam 6 ke 7 subjek lah. Tapi ada je boleh transfer lagi. Cuma saya tak nak transfer sebab saya nak belajar balik benda tu. Kenapa memilih MIAT? Sebab dulu di KPMBP kita belajar variety of mode of transport. And saya pilih MIAT sebab saya berminat untuk mendalami lebih. By the way, saya ambil Bachelor in Aviation Management. Saya pilih MIAT sebab saya berminat untuk mendalami lebih kepada aviation tu. And kelebihan dia, macam Huda cakap lah, MIAT tu UniKL under MARA, and also mostly lecturer di UniKL ni semua industrial person. Memang kalau pergi je mana UniKL, tanya lecturer ni dari mana, mesti diorang akan cakap daripada industri itu sendiri. Kalau macam saya, lecturer saya mostly daripada Malaysia Airlines, daripada aviation company. And lepas tu soalan nombor 5 tu, sejauh mana KPMBP membantu saya. KPMBP ni dia membuka minda saya kepada logistik punya overview. Sebab sebelum ni saya tak tahu langsung apa itu logistik. Bila masuk logistik, saya tahu yang hanya saya tahu logistik ni peluang pekerjaan dia besar. That's why saya pilih logistik. And lepas dah habis diploma ni, saya memilih aviation pula sebab aviation ni industri yang membangun. Sebab kita nak pergi ke mana-mana mesti akan menggunakan aviation punya industri. Contoh macam kita nak ke luar negara, kita tak nak guna kapal boleh, but it takes masa lah. Kalau aviation dalam berapa jam you can sampai kat tempat tu. So dia industri yang membangun. Even macam sekarang pun COVID-19, it's affect aviation industry, but still aviation tu industri tu berlangsung sebab kita memang memerlukan aviation industry ni. So itu je lah daripada saya. Saya Atira Liana binti Mazmi daripada batch 1506 dan telah bergraduasi pada tahun 2018 dan telah menyambung pengajian di Universiti Utara Malaysia, Sintok Kedah dalam ijazah sarjana muda pentadbiran perniagaan
dalam kurungan logistik dan pengangkutan dengan kepujian. So, panjang kan? So, berapa jam kredit dan berapa lama tempoh pengajian? Basically, total kredit dekat UUM ialah 138 ya, dan termasuk LI. Tapi kita orang dari UUM akan dapat transfer 12 subjek, which is lebih kurang setahun jugalah, 2 semester. Tapi dekat pembelajaran di UUM, kita orang macam ada pilihan untuk customize jadual nak bawa berapa subjek per sem, macam 5 subjek or 6 subjek. So dekat situ kita dapat macam mana nak menyesuaikan diri dan membawa subjek itu, sebab dari semester ke semester dia makin tough. Dari paper 1000 iaitu paper basic, dia akan upgrade kepada paper 3000. Paper 3000 biasanya dari segi warehousing, airport planning, shipping dan core punya logistik lah. Okey, kenapa memilih IPT tersebut dan apa kelebihan IPT tersebut? Dari segi IPT, saya rasa berdasarkan university ranking, UUM dari segi universiti awam dan juga IPTS berada di kedudukan 8, di kedudukan ke-8. Selain daripada itu juga, UUM juga memberi penginapan sehingga tamat pengajian dengan bayaran hanya dengan bayaran RM476 per semester. Dekat situ student dapat cut budget diorang dan juga dari segi makanan juga rate dia dapat dalam RM3 ke RM4 lah untuk lunch. So basically satu dia murah dan juga dari segi facility juga menyediakan penginapan yang selesa. Selain daripada itu juga, UUM juga memperolehi akreditasi berprestij dunia iaitu AACSB Association to Advanced Collegiate School of Business. Pengiktirafan ni juga hanya di 3 IPT je, iaitu UUM, UPM dan juga UM. So pengiktirafan ini menaikkan imej UUM lah. Selain daripada itu juga, UUM juga memberi kemudahan dari segi CILT juga apabila lulus syarat-syarat dia. Sebab CILT dekat UUM kena lulus beberapa 12 subjek core logistik. Sebagai contoh, warehousing, transport planning, transport society, yang itu seminimum grade ialah B, baru qualified untuk dapat CILT punya qualifications. Selain daripada itu juga, UUM juga memprovide satu kursus custom agent. Saya dah ambil dengan bayaran cuma RM550 berbanding kat luar RM1,850. Itu advantage dekat, itu mengapa saya pilih IPT lah. Okey, sejauh mana KPMBP membantu anda dalam menyambung pengajian di sana? Macam yang lain-lain juga cakap, bila kita dah diploma, kita ada basic and fundamental tu sendiri. So kita dapat membantu kawan-kawan sekeliling kita jugalah. Di samping itu juga, UUM kelas dalam 100 hingga 200 student. So dekat sana, bila kita dekat KPM, kita dah terbiasa cari sendiri maklumat. So bila student ramai, so kita sendiri dah terbiasa untuk cari sendiri maklumat dan istilah spoon feed tu kita dapat elakkan lah. So tak adalah rasa macam culture shock kan nak belajar kat sana. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, nama saya Muhammad Farhan bin Abdul Latif. Saya daripada batch 2014. Nombor 2. Okay, saya nyambung pelajaran saya di UniKL MIMED dengan saya mengambil jurusan Bachelor of Maritime Operation Honours. Okay, untuk pindahan jam kredit dan tempoh pengajian. Tempoh pengajian untuk Bachelor of Maritime Operation ni atau short form BMO kami selalu panggil. Tempoh pengajian 3 tahun setengah dan macam saya mendapat pindahan kredit sebanyak 26 kredit, iaitu hanya kebanyakan subjek yang saya dapat pindahan kredit ni adalah subjek logistik. Jadi
Jadi dari situ saya dapat kurangkan tempoh pengajian saya sebanyak 1 semester. Jadi daripada 3 tahun setengah, saya dapat habiskan degree saya selama 3 tahun. Okay, kenapa saya pilih UniKL MIMAT? Okay, kenapa? Sebab actually soalan nombor 4 ni dengan soalan 5 lebih berkait lah untuk saya, bagi saya. Kenapa saya pilih? Saya jawab dua-dua untuk dua soalan terus. Kenapa saya pilih? Okay, bagi siapa yang menuntut di KPM, tentu anda semua mengenali Sir Doris, betul? Mengajar shipping. Okay, dia merupakan dia merupakan saya punya, macam mana cakap, dia menyebabkan saya minat terhadap shipping. Dan cara dia mengajar dan saya terus minat macam tu lah. Tak tahu lah kenapa. Mungkin dengan dunia perkapalan. Okay, kelebihan IPT, kelebihan UniKL MIMAT, pertama dari segi facilities. Facilities UniKL MIMAT, lokasi dia betul-betul berdekatan dengan laut. Bersebelahan saja laut. Dan dia mempunyai shipway sendiri, workshop, dan baru-baru ni mereka dalam progress untuk membina waterwave. Waterwave ni dia macam dia orang boleh buat ombak dia orang sendiri. Dan saya dengar dalam 80% sudah lengkap. Okay, nombor 5 kan, macam saya cakap tadi, Sir Doris yang naikkan minat saya kan. Okay, sejauh mana KPM bantu anda dalam sambungan pengajian? Okay, sama juga dengan sebab-sebab yang lain. Bagi selama saya menuntut dunia marine, dunia perkapalan dekat UniKL MIMAT, subjek logistik merupakan asas dia. Asas bagi dunia maritime. Sebab logistik dia melibatkan transportation, 4 mode transportation, dan maritime termasuk antara 4 itu. Jadi bila dah ada asas, dah ada pokok dia, jadi untuk sambung ke pada saya, untuk saya sambung ke dunia perkapalan sangat mudah. Perjalanan dia memang sangat mudah. Dan pembelajaran dalam dunia perkapalan memang dia fokus lebih mendalam dalam perkapalan. Dan okay, yang next reason untuk soalan nombor 5 ni daripada diri saya lah. Tanpa KPM saya tak nampak masa depan saya tak nampak minat saya ke mana. Asalnya saya masuk KPM memang kosong, knowledge memang kosong, tak tahu apa benda logistik, saya masuk je. Tapi selama saya belajar kat sana, saya mula nampak masa depan, saya mula nampak minat saya terhadap bidang apa. That's why saya pilih UniKL MIMAT untuk sambung maritime, sebab saya nampak minat saya lebih ke sana. Dan sekarang ni pun saya dah merupakan tahun akhir dan saya sekarang tengah menjalani latihan industri di Pelabuhan Tanjung Pelepas, PTP, dalam bidang shipping lining juga. Jadi itu sudah daripada saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Dasrandi Merul Zuman. Saya daripada batch 1607. Jadi saya sambung pelajaran saya di UiTM Puncak Alam, Cawangan, Selangor dalam jurusan Business in Transportation, degree. Dapat berapa pindah jam kredit? Okey. Soalan ni selalu macam orang selalu ingin tahulah berapa banyak jam kredit yang boleh dipindahkan dekat UiTM ni. Walaupun nama dia UiTM, Universiti Teknologi Mara, tapi kita tak boleh transfer kredit pun dekat situ. Tapi ikut kepada UiTM, sebab ada setengah UiTM kita boleh transfer kredit subjek yang macam bukan core, macam Mandarin, Poko, macam dekat Shah Alam boleh. Tapi kalau dekat Puncak Alam tak boleh transfer. Sebab kalau daripada pelajar UiTM sendiri, dia boleh transfer satu SEM dia. Jadi dia tak beri sebarang kelebihan untuk pelajar yang bukan daripada UiTM masa diploma.
Jadi saya tak dapat sebarang transfer kredit. Kenapa pilih IPT tu? Sebab yang pertama saya rasa yuran yang disediakan taklah begitu mahal. Macam pada semester pertama hanya dalam 1,500 termasuk penginapan, dan untuk seterusnya adalah hanya 1,000. Dan saya rasa family saya boleh menampung. Kelebihan belajar dekat UiTM Puncak Alam adalah saya rasa kelebihannya saya tak pasti lagi apa kelebihannya. Tapi saya macam nak cuba benda yang baru lah, sebab saya setakat ni selalu belajar kat Johor je. So saya nak cuba belajar dekat negeri lain, kat Selangor. And then saya ada berniat juga nak sambung belajar dekat UUM, tapi terlalu jauh sebab saya duduk Johor. Nak balik ke UUM memang sangat jauh. And then saya rasa kelebihannya tu je kot. Sejauh mana KPMBP membantu anda dalam menyambung pengajian, saya rasa memang banyak membantu. Walaupun sebenarnya apa yang saya dah belajar kat diploma tu saya belajar lagi dekat degree. Contoh macam statistik, account, semua tu saya belajar balik. Tapi taklah macam begitu susah sangat sebab insya-Allah lah kalau kita dah belajar kat diploma tu kita boleh score lah dekat degree tu. And then saya pun macam sambung dekat UiTM Puncak Alam ni, macam ada juga lecturer-lecturer saya yang sambung kat sini juga dulu. So saya rasa bolehlah sambung kat UiTM Puncak Alam. Saya ada lagi dalam setahun. So kalau siapa yang nak sambung belajar kat sini, nanti boleh jumpa saya. Okey, itu je. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazmilani binti Maisa. Saya batch 1506 sama Catira. Saya sambung degree dekat UTHM dalam degree pentadbiran teknologi, more to operation dengan production lah. So dapat pindah 22 jam kredit sama dengan 9 subjek lah. Dia tak banyak tapi sebab keseluruhan subjek yang kita belajar pun 123 jam je. So kenapa pilih UTHM tu, sebelum ECPU tu dah CV dulu lah. Lepas tu ada tanya Sefaka juga sebab Sefaka ada ex UTHM kan. So Sefaka pun explain lah ada berapa kan. Dan yuran dia pun tak mahal sangat dengan UTHM pun dia salah satu universiti teknikal. So kita tak fokus teori semata-mata lah. So dalam operation dengan production ni contoh amali, dia ada amali. Kalau contoh subjeknya quality control tu kita boleh guna mesin untuk kawal kualiti satu produk tu. So macam menarik lah kan, Lepas tu sejauh mana KPMBP membantu anda, silibus yang ada dekat KPMBP tu dia lebih kurang juga boleh pakai dekat UTHM ni. Sebab contoh material management kita belajar kan, kita boleh guna buku tu untuk belajar balik dalam production planning. And kita juga akan belajar guna simulator dia untuk kita tahu fokus apa dia semua. So basically dengan itu je lah saja. Terima kasih. Okay, untuk last, mungkin ada ucapan untuk lecturer di KPMBP dan nasihat lah untuk pelajar KPMBP. Zul, ada apa ucapan? Kapan Alang-alang dah pakai baju raya ni, selamat hari raya lah yang pertama kalinya. Sebab tak boleh balik kampung kan, so kita dah start kat sini. Okay, ucapan pertama selamat hari raya, maaf zahir dan batin. And then untuk kepada lecturer-lecturer, terima kasih banyak atas usaha dan bimbingan. Dan masih lagi diingatan apa yang lecturer-lecturer sampaikan, apa yang pesanan disampaikan tu betul-betul apa yang saya alami sekarang ni. So betul lah orang kata lecturer is one of the person that we must really respect and then really look upon. So sangat-sangat berterima kasih.
And then kepada junior-junior, respect your lecturer, respect your lecturer, because they are the one giving you the advice, the knowledge. Then knowledge is a power, so use wisely the power, and then berbaktilah kepada lecturer, kepada ibu bapa dan kawan-kawan. Dan ingat satu perkara, kalau kita mudahkan kerja orang lain, insya-Allah Tuhan malas akan mudahkan kerja kita. So itu saja daripada saya, insya-Allah. Okay, saya ucapan kepada lecturer lah. Terima kasih kepada semua lecturer KPMBP yang banyak mengajar saya. Dan apa yang lecturer ajar dekat KPM memang sangat membantu saya untuk ajar balik student-student UniKL yang daripada STPM dan Foundation. Lepas tu ucapan kepada junior, belajar mana-mana sama je. Sebab kita tengok tadi pun semua tempat lebih kurang 3 tahun je masa pengajian kan. So belajar mana-mana sama. As long as kita ada effort dan kita ada niat untuk belajar, InsyaAllah semua dipermudahkan. So belajarlah, tak rugi pun. Okay, itu je. Okay, saya ucapan untuk lecturer, terima kasih sebab mengajar saya selama 3 tahun saya di KPMBP. Ilmu tu masih digunakan lagi, and untuk junior-junior, belajar, pilih course yang betul-betul anda minat. Jangan ikut kawan. Sebab once awak ikut kawan and tak minat dengan course tu, you will regret later. So belajar je mana-mana yang anda minat. Sebab sama-sama je. Okay, itu daripada saya. Okey, daripada saya kepada lecturer di KPMBP, terima kasih kerana telah mengajar saya dan mendidik kita daripada from zero to hero. Daripada kita tak tahu apa itu logistik, so kita dapat implementkan sampai degree dan mungkin untuk kerjaya kita juga. Kepada junior-junior, belajar tu tak kisah kat mana-mana, asalkan niat korang untuk improve dan having comfort life in your future. Good luck in future. Ucapan saya kepada lecturer KPM, saya ucap ribuan terima kasih atas didikan dan teguran yang diberi selama saya berada di KPM. Segala jasa semua saya takkan lupa sampai sekarang. Segala nasihat, dan Madam Syakira merupakan mentor saya sendiri. Dia pun banyak membantu saya. Dan nasihat saya untuk junior-junior yang sedang belajar, jangan better nak buat nak ambil satu bidang, kena minat. Sebab banyak orang berkata saya, even my parents also said to me, bila kita ada minat untuk belajar sesuatu, baru kita rasa enjoy. Jadi kita takkan sia-sia. And belajar bawa diri. So bila kita kat luar, tak ada siapa yang akan peduli dengan kita. Jadi bila masuk alam degree, you guys banyak akan bersendirian. Maksud saya bersendirian means bila dapat credit transfer, korang akan bergaul dengan sini-sini. Itu maksud saya bawa diri. Dan yang terakhir, selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Itu saja daripada saya. Saya nak ucapan untuk lecturer dekat KPM. Saya nak ucapkan terima kasih banyak sebab ajar saya, walaupun saya ni kadang-kadang suka lawyer buruk, tapi lecturer tetaplah yang saya dengan baik. Dan sampai sekarang pun masih ingat saya pun ingat mereka juga. And pada lecturer tu memang banyak bantulah kepada saya, sebab lecturer kat degree tak sama masa diploma. Diploma ni macam lecturer macam ibu-ibu, bapak-bapak, sangat penyayang. Macam bantu, caring, tolong kita supaya kita dapat result dia. Tapi kat degree ni kita kena kuatkan sikit mental kita punya ni, sebab kita kena harung semua sendiri kan. Tu je lah. And then untuk ucapan untuk para junior, saya harap kalau kita ada peluang nak sambung belajar, kita sambung belajar. Dan kita buktikan yang kita ni boleh buat. Walaupun
sebenarnya kita kadang-kadang akan mengalami kegagalan sikit. Tapi jangan putus asa sebab itu macam baru permulaan je. And then banggakanlah ibu bapa kita. And then kalau kita tak ada peluang sambung pelajaran, kita cuba kerja dekat sektor yang berkaitan dengan logistik. So kita akan timbul pengalaman. Saya rasa tu je lah. And pada junior, pilihlah subjek, pilihlah course yang anda minat. Jangan ikut kawannya. Itu je. Terima kasih. Saya pula untuk lecturer KPMBP, terima kasih banyak sebab dari SEM 1 sampai habis belajar dekat situ memang semua lecturer memang membantu sangat-sangat. Kita tanya je, malam pun kadang-kadang diorang balas juga kan persoalan kita kan. Lepas tu untuk junior, belajar je lah. Kalau lepas habis grad masih tak dapat minat tu, try je, explore je benda baru. Ilmu kita cari je mana-mana sampai kita yakin yang kita betul-betul boleh proses benda tu. Selamat Raya. Ya, madam. Selamat Raya semua. Selamat Raya, madam. Saya ucapkan terima kasih kepada semua sebab sudi meluangkan masa di malam ni. Okey, mungkin kita boleh jumpa di lain program lah. Okey, jangan lupa support alumni KPMBP. Alhamdulillah, berakhirlah sesi temu bual saya bersama alumni DLM KPMBP. Diharap program ini dapat memberi manfaat dan juga membantu alumni DLM KPMBP yang masih buntu dan masih dalam dilema dalam memilih IPT mana yang sesuai untuk menyambung pengajian di peringkat ijazah. Okay, dengan itu, terima kasih banyak kerana sudi menonton dan semoga bertemu lagi di lain program insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.